Assalamualaikum. For this week, we are going to learn Unit 5, Food and Health. For this week, there are two topics that we are going to cover. Ada dua topik yang kita akan belajar. The first one is reading sumo wrestlers, and the next one is language focus, countable and uncountable, some, any, much, many, and a lot of. Okay, let's look at the first topic. What we are going to do now, we are going to read an interview, the sports interview. Kita akan baca satu interview sukan, penerangan sukan about sumo style. Alright, what is sumo style? Sumo ni adalah satu sejenis sukan yang kita mainkan dekat Jepun. Ini sukan ni famous dekat Jepun. So, this is an interview about sumo style, kehidupan seorang ahli sumo. Okay, what we are going to do is, apa yang kita nak buat adalah kita akan baca teks ni, kita akan baca teks and then kita akan lengkapkan teks ni dengan soalan A hingga D. Awak tengok soalan nombor 1, ada pilihan A, B, C, D. Pilihan A, B, C, D ni yang kita akan lengkapkan dekat interview sebelah ni. Okay, so kita baca interview dulu. Okay, the first one sumo style. Those sumo wrestlers are big. Dia kata semua ahli gusti sumo tu adalah besar. How much do they weigh? Berapa berat mereka? Most top wrestlers weigh more than 140 kilos. Semua wrestler yang top tu, yang famous tu, berat dia lebih daripada 140 kilos. The heaviest are around 190 kilos. Yang paling berat adalah sekitar 190 kilo. Okay, soalan pertama yang interviewer ni tanya, is it a popular sport? Adakah ini adalah sukan yang popular? Okay, dia jawab, well, there aren't many sumo wrestlers these days. It isn't a healthy lifestyle. Dia kata, well, sekarang ni tak ramai dah sumo wrestlers. Ianya adalah satu lifestyle, cara hidup yang tidak sihat. Okay, soalan yang pertama, dia tak bagi soalan kan. So, kita tengok dulu jawapan dia. They get up early and train from 5 a.m. until about 1 p.m. Mereka bangun pagi dan berlatih daripada pukul 5 pagi sehingga pukul 1 petang. So, agak-agak daripada soalan A, B, C, D ni, apa jawapan dia kat sini? Okay, kita boleh tengok A, what do they have for lunch? Apa yang mereka makan untuk tengah hari? Ada kaitan ke? Tak ada kan? B, do they ever eat any different foods? Adakah mereka makan makanan yang berbeza? C, what is their typical day? Apakah hari-hari biasa dia? D, is it healthy? Adakah ianya sihat? So, A, B, C, D ni, mana yang sesuai untuk soalan nombor 1? Dia bercerita pasal kehidupan seharian. So, yang sesuai adalah what's their typical day. Okay, soalan seterusnya, what do they have for breakfast? Apa yang mereka makan untuk sarapan pagi? They don't have breakfast. Diorang tak sarapan pagi. So, they are very hungry at lunchtime and they eat a lot. So, pada waktu tengah hari, mereka sangat lapar dan mereka makan banyak. Okay, question number 2. They have a special dish called chankonabe. There's a lot of meat or fish in chankonabe and there are also a lot of vegetables. Okay, dia kata orang sumo ni ada makanan istimewa dipanggil sebagai chankonabe. Ada banyak daging ataupun ikan dalam chankonabe ni dan juga ada banyak sayur-sayuran dalam ni. So, yang ni dia cerita pasal lunch. Soalan yang sesuai untuk ini adalah what do they have for lunch? Okay, question number 3. Well, it's full of vitamins and there isn't much fat in it. Well, dia kata memanglah dia ni penuh dengan vitamin, makanan berkhasiat dan tak ada banyak fat, tak banyak lemak. But they eat animals quantities. Mereka makan dalam kuantiti yang besar. Sometimes 6 or 7 bowls. Kadang-kadang tu sampai 6 atau 7 mangkuk. And then maybe 5 bowls of rice. Dan kemudiannya makan sekurang-kurangnya 5 mangkuk nasi. So, apa soalan dia agaknya? Is it healthy? Adakah ianya sehat? Okay, next one But they exercise a lot. Tapi mereka kan exercise, dia kata. Yes, but not after meals. Ya, diorang ni exercise tapi bukan selepas makan.
After lunch, they sleep. Lepas makan tengah hari tadi yang banyak tadi tu, diorang tidur. Then they get up and eat more chankunabe. Kemudian mereka bangun dan makan lagi chankunabe tu. Okay, last one. Last one, semua kita dah guna kecuali B. Do they ever eat any different foods? Adakah mereka makan makanan lain? Yes, some eggs, salads, some desserts maybe, but always chankunabe. Ya, diorang makan juga telur, salad dan juga pencuci mulut kemungkinan, tapi mesti ada chankunabe. So, if you want to be sumo size, so kalau awak rasa awak nak besar macam size orang sumo tu, eat and sleep a lot. Makan dan tidur lah banyak-banyak. If not, kalau tak, maybe do sports which are healthier. Kalau tak, buatlah sukan yang lebih sihat. So, soalan satu kita dah buat. Soalan yang kedua, apa yang kita kena buat sekarang ni? Kita kena buat summary mengenai interview kat sebelah tadi. Okay, ada pilihan jawapan kat sini, dia ada bagi 10. Yang pertama saya baca, eat. Yang kedua is, 3 before, 4 healthy, 5 mornings, 6 sleep, 7 isn't, 8 after, 9 unhealthy, and 10 afternoons. Okay, daripada 10 pilihan jawapan ni, kita kena pilih 5 untuk lengkapkan summary ni. Okay, tengok yang pertama. The lifestyle of sumo wrestler normal. Dia kata, kehidupan seorang ahli gusti sumo normal. Normal ke tak? Tak normal kan? So, jawapan dia ni adalah isn't normal. Okay, next, number 2. The food which they eat is, makanan yang mereka makan tu adalah sihat ke tak? Sihat, healthy, but tetapi they a lot. Apa yang diorang buat? Diorang makan sihat tapi diorang makan dalam kuantiti yang banyak. So, number 3, they eat a lot. Number 4, they also sleep a lot in the, mereka juga banyak tidur pada waktu bila? Pagi ke tengah hari? Afternoons. And they don't exercise, dan mereka tak exercise sebelum ke selepas makan? After, selepas makan. Okay, ini adalah untuk latihan yang pertama dan kedua. Okay, find the meanings of the words below. Dia suruh kita cari maksud perkataan di bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan train? Train maksudnya berlatih. Number 2, dish. Maksud dia hidangan. Number 3, vitamins. Maksudnya vitamin ataupun makanan berkhasiat. Number 4, animals. Maksudnya besar. Number 5, bowls. Mangkuk. Number 6, desserts. Maksudnya pencuci mulut. Okay, next. We are going to continue with the next task. Countable and uncountable nouns. Kita akan tengok dulu apa maksud countable dan juga uncountable nouns, and also kita akan belajar sikit pasal some, any, much, many, and a lot of. Okay, what is countable? Countable boleh dikira, uncountable tidak boleh dikira. Okay, kalau countable boleh dikira, so dia mesti ada singular, mesti ada plural form. Kan, dia mesti ada yang satu dan mesti ada yang banyak. Kalau untuk singular, kita bolehlah guna a pen, kan, a snack. Kalau untuk uncountable, kita tak boleh guna a, and ataupun plural form sebab ianya tak boleh dikira. Okay, kita tengok contoh dia. For example, countable. Apple. Apple boleh dikira tak? Boleh. So, kalau apple, kalau satu apple, kita nak guna a ke nak guna an apple? Kalau apple, kita guna an. A-N tu an apple. Sebab apple bermula dengan huruf vowel. Kalau egg, telur. Satu telur, nak guna apa? An eggs. Sweet, gula-gula, bermula dengan huruf S. So, a sweet. Snake. Snake jajan. So, nak mula dengan a ke n? A snake, sebab dia mula dengan huruf consonant. Okay, kalau kita tengok apa beza countable dengan uncountable tadi ni, lagi satu, kalau countable ni kalau dia banyak, kita letak S kat belakang dia. Kalau uncountable, walaupun dia banyak, tak boleh letak S. Okay, contoh dia, juice, bread, pasta, water. Ini semua ni adalah benda yang tidak boleh dikira. Macam mana kita nak kira juice? Air dalam bentuk liquid tu macam mana nak kira? Roti, macam mana nak kira roti? Macam mana nak kira pasta? Water, semuanya adalah benda yang tak boleh dikira.
Okay, ini adalah antara contoh-contoh countables and uncountables untuk food. Okay, countables yang boleh dikira burgers. 1 burger, 2 burger, sandwiches. 1 sandwich, 2 sandwich, hot dogs, cherries, apple, grapes, oranges, olive, and watermelons. Ini adalah food yang boleh dikira. Yang uncountable contohnya bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, milk, coffee, tea. Ini semua adalah makanan yang tidak boleh dikira. Kalau macam ni kita nak kira beras tak boleh dikira. Takkan nak kira 1 beras, 2 beras, 3 beras macam tu kan. Kita mesti guna semangkuk beras. Itu contoh, itu maksud tak boleh dikira. Sebotol air. Kalau roti, sekeping roti. Dia akan guna penjodoh bilangan untuk yang tak boleh dikira. Okay, sekarang ni kita nak tengok rules untuk countable and uncountable untuk penggunaan some, any, a lot of, any, much, many. Kita nak tengok untuk penggunaan ini. Kalau untuk countable, kalau banyak, kita guna many. Kalau uncountable, yang tak boleh dikira, kalau benda tu banyak, kita guna much. Okay, kalau untuk dalam ayat pula, kita gunakan some, any, a lot of untuk dua-dua. Countable, uncountable, dua-dua boleh guna. Okay, kalau some maksudnya beberapa, any tiada, a lot of maksudnya banyak. Okay, last kali in questions and negative sentences, dalam soalan dan juga ayat-ayat yang negatif, maknanya benda tu tak ada. So kita gunakan any, much, many untuk dua-dua sekali. Okay, sekarang ni let's look at the next exercise. Okay, complete questions 1 to 5 with much and many. Then choose the correct words in the answers. Okay, sekarang ni awak kena tengok selepas perkataan, selepas underline ni, selepas garisan ni, awak kena tengok noun dekat belakang tu adalah countable atau uncountable, boleh dikira atau tak boleh dikira. Kalau uncountable, awak kena guna much. Kalau countable, boleh dikira, kena guna many. Okay, yang pertama, how meat do vegetarians eat? Meat ni boleh dikira, tak boleh dikira? Tak boleh dikira, uncountable. So, mesti guna how much meat do vegetarians eat? Okay, tengok jawapan dia. They don't eat meat. Mereka tak makan daging. So, any, much, many. Tak makan, so any jawapan dia. Any maksudnya tak ada, tak makan apa-apa. Okay, number 2. How vitamins are there in white rice? Dia tanya, berapa banyak vitamin dalam nasi putih? Awak tengok vitamins ada S kat belakang. So, kalau ada S, benda tu boleh dikira. So, how many vitamins are there in white rice? There aren't many vitamins in white rice. Okay, number 3. How fat is there in chocolate? Fat, lemak tak boleh dikira. So, how much fat is there in chocolate? There's fat in chocolate. Ada fat dalam chocolate. So, a lot of, much, many. Nak guna yang mana? There's a lot of. Ada banyak coklat. Banyak coklat pula. Ada banyak lemak dalam coklat. Kenapa kita tak guna much? Kenapa tak guna many? Sebab kalau much, sebab sekarang ni dia kata ada fat dalam coklat. So, kena guna a lot of. Number 4. How fruit is there in fizzy drinks? Fruit tak boleh dikira. So, how much fruit is there in fizzy drinks? Dia tanya ada berapa banyak buah dalam air fizzy. Fizzy ni maksud air bergas. So, dia kata kat sini, there isn't usually fruit in fizzy drinks. Tak ada pun buah dalam air bergas. There isn't usually much fruit in fizzy drinks. Tak banyak. Last one, number 5. How people can't eat nuts? Berapa banyak orang yang tak boleh makan kacang? How people boleh dikira. So, how many people? There are, ada beberapa orang yang tak boleh makan kacang. There are some people who can't eat. Okay, I think that's all for this week. Jangan lupa siapkan latihan yang akan saya bagi dalam Google Form. Thank you so much. See you next week.
Happy holiday, stay safe.